اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ Rudi dan kepada sidang pendengar Selak Nurani. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat. Jadi insya-Allah untuk Selak petang ini, Selak Nurani petang ini akan menyambung pengajian kitab Idaman Penuntut di bawah tajuk Adab Buang Air. Adab ketika qada hajah. Kitab Idaman Penuntut kalau hak edisi Jawinya muka surat 17 baris yang keempat daripada atas. Untuk edisi Rumi muka surat 6 perenggan kedua terakhir, jangan memandang kemaluannya dan jangan memandang kepada najis yang keluar itu, yang eloknya buang air kecil, jangan berdiri. Nabi SAW ada berbuat demikian untuk menunjukkan harus sahaja pada pendapat saya, jika seseorang itu uzur mencangkung atau tidak habis keluar air kencingnya, lebih elok kencing berdiri itu. Tak ada sikit lagi tu. Jangan masuk tandas sama tidak berkasut. Tak ada di perenggan yang sama. Tak ada. Tak ada. Dia buat perenggan akhir tu. Perenggan ni, perenggan bawah tu sekiranya buang air di tempat bukan tandas. Ada tak tu perenggan hak bawah. Dia sapu. Sekali hak tu. Dia masuk dengan tu. Kalau hak Jawinya, dia sapa ke jangan masuk tandas tidak berkasut. Dia habis perenggan tu. Jadi tak sama dengan hadis Jawi ni. Jadi sambung balik berkaitan dengan adab ketika buang air, sama ada buang air kecil ataupun buang air besar. Yang mana kita bicara sekarang adalah adab yang disunatkan. Dia adab-adab ni al-khisalul mahmudah, perkara yang elok, yang merangkumi perkara yang wajib dipanggil adab, perkara yang sunat dipanggil adab. Jadi hak adab yang wajib selesai dah bicara. Adab yang wajib ketika qada hajah, jangan menghadap qiblah dan juga membelakangkan qiblah. Itu adab yang diwajibkan. Ini adab yang disunatkan. Yang terdahulunya masuk tandas dengan kaki kiri serta membaca doa masuk tandas. Kemudian keluar tandas dengan kaki kanan serta membaca doa keluar tandas. Doa keluar tandasnya alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Kemudian dalam kitab ni tambah lagi satu doa. Doa masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan doa keluar tandas alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ni hak biasa. Hak kita biasa dengar dak ni. Kemudian dalam kitab Idaman Penuntut ni ada satu doa lagi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ni kadang-kadang orang tak biasa jumpa doa ni. Jadi doa ni minggu lepas saya tak bicara lagi lah hak doa hak ditambah dalam kitab ni. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ni doa selepas istinja. Selepas kita basuh kencing, selepas kita basuh berak, kita baca doa ni. Yang mana dahulu-dahulu qada hajah di tempat lain, istinja di tempat lain. Jadi selepas istinja, yang mana istinja tu bukan di dalam tandas, selepas istinja terus membaca doa ni.
Berbeza dengan kita sekarang. Sekarang kita istinja di tempat kita qada hajah. Jadi nak baca doa selepas istinja ni kena keluar daripada tempat qada hajah tandas terlebih dahulu, barulah boleh baca. Jadi sini jadi macam campur dua doa. Yang pertama doa keluar tandas. Itu jelas lah. Kita keluar tandas, kita baca doa. Bila baca doa keluar tandas ni, selepas kita kedua-dua belah kaki kita sudah keluar daripada tandas, kita pun baca doa keluar tandas. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Kemudian ni jadi campur dengan doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ini campur sebab ni doa selepas istinja. Maknanya lepas istinja kita baca doa ni, tapi oleh kerana kita ni istinja di dalam tandas, jadi tak nak baca lah. Kalau dulu-dulu istinjanya di tempat asing, qada hajat di tempat asing, keluar di tempat qada hajah, baca doa keluar tandas. Doa Allahumma tahhir qalbi tak baca lagi. Sebab dia baru nak pergi kepada tempat istinja pula. Contohnya kalau dulu orang dia qada hajah di dalam hutang. Qada hajah di dalam hutang, dia keluar tu dia istinja di tepi telaga. Kalau dulu. Jadi dia baca doa ni, jadi doanya tak ada lah doa keluar tandas dan doa lepas istinja tak ada. Sebab dia qada hajah di tempat lain. Jadi sampai di telaga contohnya, dia pun istinja. Lepas istinja baca doa ni Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Tapi sekarang ni oleh kerana kita selepas istinja, kita masih lagi berada di dalam tandas. Maka nak baca doa ni tak boleh lah. Maka keluar tandas, kita nak baca doa keluar tandas terlebih dahulu. Lepas tu barulah kita baca pula doa hak selepas istinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ni hak mungkinlah kalau hak tak biasa dengar tu kena ngapa suku lah pulaknya. Doa masuk tandas, doa keluar tandas, walik kebanyakan orang kitanya doa tu kita ingat. Ni doa hak selepas ada istinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Diterjemahnya, wahai Tuhanku, sucikanlah hati aku daripada nifak. Hak edisi Rumi tulis nifak juga dah. Nifak dalam kurungan munafik. Dalam kurungan munafik. Apa beza nifak dengan munafik? Nifak ni sifat keraguan tu kepada agama. Munafik ni orang yang bersifat dengan sifat nifak. Ginilah macam Islam orangnya Muslim. Iman orangnya mukmin. Ihsan orangnya muhsin. Dia gitu. Ada ni. Cuma kita bahasa Melayu ni lah, tak tahulah dia punya kaedah bahasa Melayu. Kita kadang-kadang sebut orang Islam. Kadang-kadang kita sebut orang Muslim. Apa beza? Orang Islam dengan orang Muslim apa beza? Orang Islam dengan orang Muslim. Tu kena tanya cikgu. Tanya cikgu sekolah. Apa beza orang Islam dengan orang Muslim? Dia kalau bahasa Arab Muslim iaitu orang Islam. Dia gitu. Bukan orang Muslim. Muslim tu sendiri maknanya orang Islam. Mukmin dengan makna orang yang beriman. Muhsin dengan makna orang yang ihsan. Munafik dengan makna orang yang nifak. Dia gitu. Tapi orang Muslim, orang Islam tu bahasa Melayu tak ada masalah ni. Kita cerita asal bahasa Arab. Kita bahasa masing-masing. Faham tak ni? Walaupun terkadang bahasa kita tu, bahasa Melayu tu kalau kira tak tepat dengan bahasa Arab. Asalnya bahasa Arab, tapi tak kira di situ. Macam sini. Kalau nak kata sifat munafik, boleh je. Walaupun munafik ni bukan sifat.
Munafik ni orang yang bersifat dengan nifak. Nifak tu sifat dia. Keraguan dalam hati kepada agama. Hati tak terima berkaitan dengan agama. Tu nifak. Orangnya munafik. Tapi kalau kita kata orang yang bersifat dengan munafik. Munafik tu orang dah tak betul tu. Ada. Kita bila sudah jadi bahasa Melayu, mengikut kaedah bahasa Melayu lah. Walaupun nisbah kaedah bahasa Arab tu tak sama. Kita bukan bercakap Arab, kita bercakap Melayu. Cuma perkataan Melayu tu diambil daripada perkataan Arab. Kan kita Melayu ni kan ada yang mana perkataan tu berasal daripada perkataan Arab. Ada perkataan tu berasal daripada perkataan Inggeris. Contohnya lah. Jadi sudah dimelayukan. Inggeris ejaan lain. Kok Melayu ejaan lain. Kenapa lain ejaan? Tak ada masalah sebab itu bahasa lain, kita bahasa Melayu. Tapi perkataan yang bahasa Melayu guna tu ambil daripada bahasa Inggeris, ejaan berbeza. Tak ada kena-ngena sebab dia bahasa lain, kita bahasa Melayu. Sama juga dengan bahasa Arab tukar pada bahasa Melayu, walaupun tak betul pun asalnya sebab bahasa Arab, orang tak petikar dah. Faham tak ni? Orang tak petikar. Ini contoh. Contoh bahasa Arab kemudian dimelayukan. Tapi hak Melayu ambil tu jadi tak betul. Ni kadang-kadang orang bahas ni. Contohnya muhrim. Muhrim ni orang yang kalau kita muhrim ni orang tak batal semayang lah. Orang tak batal semayang muhrim ni. Dia muhrim ni orang yang haram nikah dengan kita. Muhrim. Lah tu muhrim. Dia bahasa Arab muhrim ni orang ihram muhrim. Muhrim nu duduk Mekah nu. Orang yang ihram haji, ihram umrah dipanggil muhrim. Dah orang hok tak batal semayang hok haram nikah tu mahram. Mahram sebenarnya. Mahram. Bukan muhrim. Lepas tu kita nak bahas. Tak boleh bahas dah sebab bahasa Melayu kita Arab berbunyi mahram, Melayu berbunyi muhrim. Tak sedap bahas lah. Muhrim orang ihram, itu muhrim bahasa Arab. Dah kita muhrim bahasa Melayu. Muhrim iaitu orang hok tak batal semayang dengan kita. Dah ada masalah dah bahas dah. Ada ni. Tapi sumbang muhrim ke sumbang mahram? Sumbang mahram. Sumbang mahram. Pula jadi gitu. Tu kena tanya ahli bahasa lah. Dia asalnya muhrim. Berlakulah antara muhrim tu dia panggil sumbang mahram. Apa dah kata sumbang muhrim? Mana? Apa makna sumbang mahram? Berlaku sesama hak haram nikah ni. Dah haram nikah dia kata muhrim. Sumbang muhrim lah. Tak. Sumbang mahram. Kena pula. Itu atas bahasa. Pada ni, atas bahasa. Tapi biasanya orang duk bahas ni. Muhrim salah. Kena kata mahram. Ada. Muhrim betul dah. Betul dengan bahasa Melayu. Setelah dimelayukan. Setelah dimelayukan. Hak Arab bunyi mahram. Hak Melayu bunyi muhrim. Hak orang hak tak batal semayang. Orang yang diharamkan nikah tu. Jadi kita tak payah bahas lah. Bahasa tu. Macam munafik. Sifat munafik. Dia tak nifak. Orang tu munafik. Isim fa'il. Orang munafik. Orang yang bersifat dengan nifak. Dia nifak ini. Dia ada dua. Dia sini ni. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lebih besar. Dia akan tambah sikit lah. Allahumma tahhir qalbi minan nifak. Wahai Tuhanku, sucikanlah hati aku daripada nifak. Ai fil i'tiqad wal a'mal, dia kata. Minta berlindung daripada nifak i'tiqad dan nifak amal. Dia bagi gitu. Makna nifak ni fil i'tiqad dan juga wal a'mal. Apa maksud dia? Dia kita kena sini pun kita kena apa ni? Kita kena ambil tahu jugalah. Ambil tahu juga. Macam sebut minggu lepas lah, kita ni baca kitab lah. Tajuk kita lah. Tapi apabila ada satu-satu perkara yang kita boleh ambil peluang untuk menghuraikan sebab perkara tu biasa kita dengar. Bab nifak. Kita nifak korang dengar lah, kita biasa dengar munafik. Jadi bab nifak, munafik kita sebut.
Dia munafik ni kalau kita contoh gok pada masa Nabi SAW gok yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni kita maklum lah di Madinah tu. Abdullah bin Ubay tu adalah kepala munafik. Satu. Kemudian kita biasa dengar. Kemudian munafik ni Tuhan kata, innal munafiqina fid dalkil asfali minan nar. Orang munafik ni dia neraka lapis paling bawah sekali. Kita maklum neraka ada 7 lapis. Lapis paling atas neraka Jahannam. Lapis paling bawah dia panggil neraka Hawiyah. Jadi neraka lapis paling bawah ni neraka Hawiyah adalah tempat keseksaan kepada puak munafik. Puak yang bersifat dengan nifak. Contohnya Abdullah bin Ubay. Dia neraka ni lapis paling bawah. Maknanya puak kafir Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, puak kafir tu neraka kekal juga, tapi atas sikit, atas daripada Abdullah bin Ubay. Neraka ni neraka lapis paling bawah sekali. Puak munafik ni. Kalau kita cakap terang gok, patak neraka. Kan gitu? Betul. Betul dah. Rudi, patak neraka. Betul. Tapi kalau duduk luar sebut kata patak-patak ni dia pergi faham benda lain. Salah faham. Dia kata benda lain. Kita patak kuali. Ada. Patak kuali hitam legang. Patak kuali. Itu patak. Dia. Mana apa neraka lapis paling bawah. Itu tempat keseksaan bagi orang munafik. Kita panggil orang munafik jugalah, tak apalah, kita bahasa Melayu kita. Kemudian kita biasa dengar pula hadis ni biasa dengar, cuma sambil terjemahan. Hadis ni hak biasa terdengarnya, tanda munafik ada 3. Ayatul munafiki salas. Kita biasa dengar tu. Tanda munafik ada 3. Apabila bercakap dia dusta. Apabila berjanji dia mungkir. Apabila dipercayai, diserah amanah, dia khianah. Ini 3 tanda munafik. Jadi adakah 3 ni sama macam munafik Abdullah bin Ubay? Adakah 3 perangai ni, bercakap dusta, berjanji mungkir, dipercayai, diberi amanah, khianah? Adakah 3 ni lah sama dengan Abdullah bin Ubay, neraka lapis paling bawah? Ni kena amati molek. Ni kata walaupun tajuk kita tajuk lain, tapi kalau ada yang boleh kita ambil kesempatan untuk menjelaskan, kita ambil kesempatan lah. Jadi munafik, contohnya Abdullah bin Ubay, itu dipanggil munafik fil i'tiqad. Munafik i'tiqadi dia panggil. Munafik pegangan dia. Makna apa ni? Dia menyembunyikan kekafiran dia dengan Allah dan Rasul. Hati dia engkar. Dia tak terima langsung Allah dan Rasul. Hanya dia menzahirkan keislaman kepada Nabi SAW kerana orang Madinah ni pakai ikut Nabi belaka. Jadi dia pun pakai tu ramai-ramai lah. Takkan dia nak asing daripada orang lain. Dia pun ikut Nabi hanya pada zahir. Pada zahir saja. Hanya pada zahir saja. Tetapi dalam hatinya kekal kekufuran. Itu munafik i'tiqad dia panggil. Munafik ni kalau kita nak kira bahasa munafik ni orang yang berpura-pura lah. Mana apa berpura-pura? Kok luar menzahirkan Islam, tapi sebenarnya dalam hati dia tu kafir lagi, tak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Itu dia panggil munafik i'tiqad. Hak ning ni neraka puak ning ni dia neraka orang kafir. Kan tadi saya sebut neraka ada 7 lapis. 6 lapis bawah tu untuk orang kafir yang mana nerakanya kekal selama-lamanya. Neraka lapis paling atas, neraka Jahannam, itu tempat keseksaan bagi orang mukmin, tapi yang derhaka, yang banyak dosa. Faham tak ni? Tu hak neraka lapis paling atas. Mana akhir sekalinya orang mukmin, orang Islam, serta hati dia beriman.
Tapi dia banyak hak Tuhan suruh dia tak buat, hak Tuhan larang dia langgar, sampai masa timbang di mizan berat sebelah kiri, sebelah dosa, maka dia pun masuk neraka jahanam. Ada ni. Ya. Tapi maknanya dia orang mukmin. Tapi asi derhaka. Maka dia masuk dalam neraka jahanam ni, tempohnya mengikut dosa dia lah. Kemudian syafi'ah Nabi SAW tu panjang cerita lah, cerita hari akhirah ni. Jadi akhirnya sekalian orang mukmin yang ada dalam neraka jahanam tu akan dikeluarkan daripada neraka jahanam, kesemuanya akan masuk syurga. Akhirnya neraka jahanam tu kosong dan diruntuhkan, dikharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, neraka jahanam tu. Jadi orang mukmin akhirnya akan ke syurga. Tapi bila dia derhaka pada Allah, maka dia kena timbang dululah. Banyak hadiah Isa ada timbang apa semua dulu. Kemudian dia masuk neraka jahanam. Tapi kita wajib berpegang seumpama tu. Antara akidah kitanya, orang mukmin akan ke syurga. Sama ada syurga direct, mukmin yang taat, ataupun syurga kemudian mukmin yang derhaka, yang banyak dosa daripada pahala. Tapi kita punya pegangan kitanya, orang mukmin sekaliannya syurga. Orang kafir kekal neraka selama-lamanya, hak 6 lapis bawah tu. Faham tak? Faham. Ini pegangan kita. Orang mukmin syurga. Syurga terus, mukmin yang taat. Soleh. Syurga kemudian daripada dibalas neraka jahanam, mukmin yang derhaka. Tapi orang mukmin pegangan kitanya ke syurga. Orang kafir kekal neraka selama-lamanya, hak 6 lapis bawah tu. Mudah je nak faham tak? Oh, jadi kalau gitu orang mukmin boleh buat jahat timbul gitu sekarang ni. Kalau begitu orang mukmin boleh makan rasuah Orang mukmin boleh buat itu ini hak Tuhan larang. Bukan kata orang mukmin boleh buat maksiat, bukan kata orang mukmin boleh makan rasuah. Kita cerita balasan kepada orang mukmin syurga. Dah kalau gitu boleh ni. Kalau orang kafir dah dia baik kan? Orang kafir kekal neraka selama-lamanya. Kekal neraka selama-lamanya. Tuhan kata dah, la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan masuk syurga orang kafir ni. Sehingga kan unta yang besar tu boleh masuk dalam lubang jarum yang halus. Kenapa? Orang kafir ni masuk syurga mustahil pada syarak, mustahil pada akal. Ni. Tapi orang kafir tu baik. Baik tak baik orang kafir tu kekal neraka. Dan kebaikan dia, Allah akan balas kebaikan orang kafir ni atas dunia. Orang kafir hak baik ni, Tuhan akan murahkan rezeki. Orang kafir hak baik ni, Tuhan akan pelepah dia daripada kena musibah-musibah, kena penyakit-penyakit atas dunia. Orang kafir yang baik ni, akhir sekali Allah Ta'ala akan permudahkan ketika dia nak mati. Tuhan balas kebaikan dia atas dunia. Lepas dia mati, habis. Licin. Ada dah. Kekal seksaan selama-lamanya. Itu tetap dah. Tapi orang mukmin syurga. Tapi orang ni saja tak faham ke ataupun tak tahulah. Oh, kalau begitu ajaran Islam ni, orang mukmin asal beriman je boleh makan rasuah. Allah, siapa pula ajar kata gitu? Makan rasuah tu dosa besar, makan riba tu dosa besar. Tu dah masuk neraka dak kekal, kena ingat baik neraka. Walaupun tak kekal pun orang mukmin ni neraka jahanam. Kalau katalah, ni kalau kata dia kena neraka jahanam 1 hari. Kalau kita kata ni 1 hari. 1 hari di hari akhirah, kalau ke masa dunia 1000 tahun. Mana? 1000 tahun. Kemudian pula lama-lama dalam neraka jahanam, kita dengan api dunia pun terubuh kat lebih 5 saat. Ni neraka jahanam. Kalau kena 1 hari 1000 tahun dunia. Sebab tu dosa pahala ni kita jaga sungguh. Tak ada main-main. Tak ada main-main. Tapi nak ceritanya orang mukmin akan ke syurga. Itu. Bukan makna orang mukmin boleh makan rasuah. Orang kafir kok, mentang-mentang dia kafir,
Kekal neraka. Dah kenapa pula kita orang kafir kalau dia tak puas hati masuk Islam lah. Ya. Kalau tak puas hati kekal neraka kau. Yang orang Islam ni jadi tak puas hati juga orang kafir kekal neraka tu kenapa pula? Aku ni. Tak puas hati juga orang kafir tu kekal neraka walaupun dia baik. Tapi dah orang kafir baik, buatlah baik. Buatlah baik. Sebab apa dia akan dapat manfaat atas dunia. Ya. Kalaulah kata fardu takdir orang kafir hak baik ni dia masuk Islam kemudian. Kita kata masa dia kafir tu dia baik, bertolong orang apa semua baik. Akhir sekalinya dia masuk Islam. Kebaikan masa lampau masa kafir tu akan dicatatkan pahala bermula daripada masuk Islam. Pada ni. Masa dia buat baik tu dia kafir lagi. Tak dicatatkan pahala. Ya. Orang ceramah kata, kenapa dia tak pahala tak baik? Sebab dia belum buka akaun. Padahal dia belum buka akaun. Nak masuk duit dalam bank, nak awak akaun bank awak tak buka. Lepas tu macam mana? Buka akaun bank, masuk duit. Mana buka akaun? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buka akaun. Jadi pahala kebaikan masa lampau tu akan dicatatkan. Sebab apa? Akaun dia sudah dibuka dengan mengucap dua kalimah syahadah. Jadi orang kafir baik, kita suruh dia buat baik. Dia akan dapat kebaikan atas dunia. Kalau dia masuk Islam kemudian, dia akan dapat pahala kebaikan daripada masa kafir dicatat selepas daripada dia masuk Islam. Tapi kalau dia kekal kafir sampai ke mati, maka siksaan neraka, kekal neraka selama-lamanya hak 6 lapis bawah. Hak neraka Jahannam, hak lapis hak atas. Kita duk cerita hak neraka Hawiyah ni, orang munafik. Jadi hari ni tak ada nak sambung ni. Hak adab yang disunatkan ketika ni buang air kecil bayi besar ni, jangan memandang kemaluan. Apa kita akan cerita balik lah. Kita akan baca dulu hak minggu lepas hak doa tu yang kita tak sempat nak hurah. Kemudian tadi tu ada soalan dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp gitu. Pak Suharun Bukit Petiti. Pak Suharun ni dia biasa soalan WhatsApp tau. Soalan dia, salam Ustaz. Kalau kita baca doa bahasa Melayu dalam tandas selepas buang air kecil ataupun besar. Doa bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia doa ni boleh, tapi ya Allah tu. Ya Allah tu. Soal dia sebut nama Allah. Ada ni. Di tandas tak. Nak buku bahasa Melayu. Tapi maknanya sekarang ni doa lepas istinja tu, tapi masih lagi dalam tandas lah maksud dia. Sebab kita doa masuk tandas, keluar tandas, kita akan doa keluar, tak ada isu. Mungkin maksud Pak Suharung ni kita nak doa selepas istinja. Kita masih lagi berada dalam tandas. Kemudian kita nak baca doa kot bahasa Melayu. Jadi ya Allah ni. Tak boleh juga dalam tandasnya. Kemudian dia sebenarnya gini je. Rudi dan sidang pendengar. Dia doa ni, janji doa je. Bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke. Boleh belah ke janji berdoa. Tapi tetap afdal bahasa Arab lah. Tetap afdal bahasa Arab. Tapi kalau kata doa masuk tandas, doa keluar tandas, doa selepas istinja, Allah. Tak pernah ngapa. Tua ni bawa nak ngapa kok. Tak masuk tandas, dok qada hajat lah nak kira doa tu. Boleh dok kalau saya hanya nak terjemah saja doa masuk tandas, doa keluar tandas, doa selepas istinja. Dia doa mana-mana pun boleh kok bahasa Melayu. Tapi kok ke mana pun afdal hak bahasa Arab. Dia gitu. Afdal hak bahasa Arab. Ni cerita bukan dalam semayang ni. Dalam semayang tak boleh kok bahasa Melayu. Dalam semayang kalau kita berdoa dengan bahasa Melayu, batal semayang. Tak, saya berdoa dengan hati. Kalau berdoa dengan hati, memang dalam hati kita tu kalau jenis tak kosyak, cakap Melayu semua dalam hati, batal tak semayang? Cakap Melayu kan? Tu imam ni panjang ni. Siapa duduk sebelah ni susrah ni, dah cakap Melayu kan gitu? Cakap Melayu lelaki tu, batal ke? Tak batal cakap Melayu. Doa kat Melayu pun dalam hati tak batal. Tapi kita dalam sembahyang, termasuk doa di dalam sembahyang, doa dengan lidah, dengar di telinga.
Tu. Kan ada ni. Kan kita doa dalam semayang kan? Doa kuno, bukan dalam hati. Betul. Kita baca Rabbi firli warhamni wajiburni, doa ketika duduk antara sujud. Kita bukan baca dalam hati, baca dengan lidah, dengar di telinga. Itu bacaan di dalam semayang. Mana termasuk berdoa pun adalah dalam semayang dia kena dengar di telinga, baru panggil berdoa. Kalau tidak dipanggil duduk saja. Contohlah kita nak berdoa dalam sujud yang terakhir contohnya. Walah dia berdoa ni bukan semestinya sujud yang terakhir. Dalam rokok kita boleh berdoa, dalam sujud mana-mana sujud kita boleh berdoa. Tapi biasa orang kita ni berdoa di sujud yang terakhir. Berdoa dia kena dengar di telinga. Tapi dengan bahasa Arab. Sama juga doa kita sebelum salam, kita disunatkan berdoa sebelum salam. Pun sama juga doa dengan bahasa Arab. Kalau doa dengan bahasa Melayu, dengar di telinga, kita berdoa yang dengan lidah, dengar di telinga, batal sembahyang. Ada pula raja doalah kot bahasa Melayu dan sembahyang. Allah Ta'ala tahu semua bahasa. Pula dah bukan kot tu, kita langsung tak boleh bahasa lain. Dia kena bahasa Arab. Jadi dah berdoa dalam sujud, doa kot bahasa Arab lah. Tapi bukan doa dengan hati. Doa dengan lidah. Doa dengar di telinga. Tapi ni ingat baiklah. Ni tambah ni hilang tajuk adab qada hajah ni. Jadi berdoa dalam sujud ni nak peringat sikitlah, sebab terkadang di masjid kita biasa terserempak dia dalam sujud yang terakhir tu. Orang sudah tasyahud akhir, dia masih lagi duduk sujud lagi berdoa. Itu keji tu, sebab kita tidak mengikuti imam. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jangan buat seumpama tu. Yelah, sekarang ni orang lain tasyahud akhir ikut imam belakang dah. Dia seorang lama. Jadi hebat dia dah. Orang lain tak berdoa, dia berdoa hebat. Tak erti orang panggil, bukan hebat. Sebut tak erti ni orang tak marah. Kalau sebut jahil orang marah. Sebut tak erti tak apa lah. Tak erti tu orang panggil. Sebab apa? Kamu makmum. Keji buat seumpama tu, huduh. Makruh buat seumpama tu. Saya nak berdoa ni. Tak, kamu kena ikut imam. Imam berpindah rukun, kamu berpindah rukun. Itu semayang diajak oleh Nabi SAW. Saya nak berdoa nanti selepas semayang fardu, awak semayang sunat ba'diyah nanti. Awak berdoa lah selama mana yang awak nak berdoa pun. Berdoa lah mana pun awak nak berdoa. Tapi kalau kita jadi makmum, jangan. Kita, tapi sekarang ni bukan makmum je. Kadang-kadang ngetuk tu imam pun ada juga. Sujud terakhir tu lama sikit dia. Tu imam lagilah tak boleh buat seumpama tu. Sekarang makmum diikut orang, diikut tu imam. Jangan buat seumpama tu, keji. Sebab imam sudah tasyahud akhir. Kalau tu imam pula buat, tu imam buat lagi besar bala orang panggil. Lagi kalau makmum tak reti, tu imam lagi 2 kali tak reti. Kalau buat gitu 2 kali jahil. Double jahil. Double tak reti. Tu imam dia tak boleh nak panjang-panjang dalam ruku-ruku semayang ni. Makruh tu imam buat panjang. Dia nak panjang boleh tu imam ni. Sebelum takbir, makmum semua sujud terakhir, saya nak berdoa panjang sikit. Okey ke tak sujud ke tak, dia kena minta izin ramai-ramai. Dia tak boleh buat. Jangan tu imam, jangan. Dia ada kot tu imam 100% tu. Ni 2 kali tak reti. Nak kata makmum tak reti satu hal dah. Dengan tu imam 2 kali tak reti ni. Tak boleh. Tu imam tak ada. Dia tak boleh nak panjang lebih daripada hak kodoh-kodoh. Tasbih 3 kali tu tak boleh bagi tu imam. Ada ni. Kalau makmum sebab dia sepatut ikut tu imam. Kalau siapa hak boleh doa panjang dalam sujud, kita semai seorang, semai sunat contohnya. Tapi doanya, doa kok bahasa Arab, jangan kok bahasa Melayu. Tasbih 3 kali tak boleh ke? Macam mana? Tasbih 3 kali. 3 kali memang setakat 3 kali saja. Okey. Dia tasbih dalam sujud ni berapa kali? 11 kali yang paling banyak. 11 kali. Imam maksimal dia 3 kali. Nak lebih kena minta izin daripada makmum. Sebab makmum ni ada bagai-bagai keadaan makmum di belakang ni. Imam tak boleh buat sesuka hati dia. Ni. Lepas tu doa lah dalam sujud tu. Kita doa banyak benda kita nak. Ya Allah, baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan atas dunia. Lepas tu kita ada nak apa-apa sebenarnya secara khusus. Kita kosak tu lah.
Kita mulut kata Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita berharap kita minta kebaikan di dunia kan. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan hari akhirat. Dan kita ada benda khusus yang kita nak ni. Tapi dah ertilah Melayu tak boleh. Kita Rabbana atina fid dunya hasanah, kita kita nak tu lah. Allah Ta'ala Maha mengetahui kan. Kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita pun nak apa kita nak khusus gitu ya. Sebab kok mana pun dengan bahasa Arab. Dari luar daripada semayang boleh kok bahasa Melayu, tapi kok mana pun afdal dengan bahasa Arab. Termasuk doa lepas semayang pun afdal dengan bahasa Arab. Kemudian kalau doa bahasa Arab terjemah kok Melayu pula, ni biasa ada orang baru-baru buat seumpama tu, jadi doa jadi berjela-jela. Tamu pula situ doa dia rekah-rekah je pas semayang ni, jangan duk berjela-jela. Faham tak ni? Jadi kalau dia berdoa ke bahasa Arab, terjemah. Doa ke bahasa Arab, terjemah. Jadi panjang ke tak jadi? Panjang lah. Jadi macam 2 kali doa. Tak kena pula begitu. Doa ke bahasa Arab, kita doa biasa-biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tahu makna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Orang faham makna lebih kurang. Tu doa biasa-biasa je. Masya-Allah. Tapi nak ceritanya, nak doa kod Melayu boleh. Jadi kalau kata Pak Sarun tanya tu, doa kod bahasa Melayu dalam tanda ya Allah, tak boleh juga situ. Tak ada masalah. Kita baca doa selepas istinja, selepas basuh kencing, basuh berok ni, bacalah di luar. Kita baca kod Arab Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Itu sama balik tadi. Kita tak lupa lagi dalam kepala ni. Kita duk bicara munafik. Munafik hak dalam ayat Al-Quran hak neraka lapis paling bawah dia panggil munafik i'tiqadi. Itu orang kafir. Tapi kafir di sisi Allah lah. Zahir dia orang Islam. Orang munafik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dia sembahyang berjemaah di belakang Nabi. Main berjemaah di belakang Nabi. Pok munafik ni perangai dia, kalau Nabi keluar daripada bilik Nabi, dia kalau boleh dia duduk tu biar dia, Nabi keluar, Nabi nampak dia. Nak nunjuk. Aku ni ada ya Rasulullah ni. Aku ni ikutmu ya Rasulullah. Padahal tak ada ikut-ikut pun. Perangai dia. Ya sama juga dengan orang-orang ni hak tak jujur ni kan. Hak tak jujur. Boh mari dia tunjuk. Boh ni nampak dia ni. Kalau orang jujur, boh mari ke, boh tak mari ke, itulah dianya. Itulah cara kerja dianya. Ni orang jujur. Orang pura-pura, boh mari ke, wak sibuk. Boh mari ke, lilah depan tu yang boh nampak. Ni orang tak jujur. Boh hilang, dia pun hilang. Jadi, mana Nabi keluar daripada bilik Nabi tu, masuk masjid Nabi, orang munafik nak Nabi nampak dia. Tapi puak ni kalau duduk rumah dia tak sembahyang. Sebab tu ada hadis Nabi cerita nak bakar rumah orang hak datang berjemaah. Siapa tu? Orang munafik hak tak sembahyang di rumah. Tu. Dia tak sembahyang benarnya. Dia tambah ikut Nabi. Tapi dia hanya menzahirkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Itu munafik i'tiqad. Dia orang kafir. Kekal neraka, tapi bukan kekal neraka saja. Neraka lapis paling bawah sekali. Lebih bawah daripada kafir Fir'aun, kafir Namrud, kafir Abu Jahal. Itu munafik i'tiqad. Ada pun hak bercakap, kemudian dia bohong, hak berjanji, kemudian dia mungkir, hak amanah, kemudian khianah. Itu dia panggil munafik fil a'mal. Munafik amali. Perangai. Kerjaan orang berpura-pura. Macam mana kerjaan orang berpura? Cakap main manis, tapi bohong benarnya. Kalau bab berjanji, cukup manis dia berjanji. Tapi sebenarnya tunggu lah. Tengok. Dia janji sedap sangat. Dia panggil apa? Orang yang berpura-pura. Kalau kata diserah kepercayaan, benda dah boleh kat aku kat lagi. Ada benda kamu khianah. Mana apa ni? Ni dalam dia ni jahat. Kok luar je nampak baik. Tu munafik amali, perangai, kerjaan. Orang berpura-pura. Ada pun Abdullah bin Ubay tu, dia berpura-pura Islam, tapi sebenarnya dia kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lain.
Dia tak mengucap lah. Mengucap zahir saja. Cuma tidak dengan hati. Dia mengucap ni hak zahir, hati ni kepercayaan masing-masing. Mengucap tu bahagian Islam. Hati ni bahagian iman. Islam dengan iman dia tidak berlaziman. Jangan lupalah ad-dinul khalis hak pada Jumaat tu. Islam, iman dan ihsan tu. Ad-dinul khalis pukul 10 pagi Jumaat tu. Jadi Islam dengan iman tidak berlaziman. Orang munafik, orang Islam tetapi tidak beriman. Islam pada zahir tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mati Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay jenazah dikapankan dengan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jenazahnya disembahyangkan oleh sahabat, tapi Nabi dilarang pergi sembahyang. Tapi dia orang Islam pada zahir. Apa dah ni? Jadi ini Islam lain, iman lain. Jadi Abdullah bin Ubay ni orang kafir. Tapi bukan boleh hukum kafir. Sebab hukum dunianya dia orang Islam. Kafir di sisi Allah. Adapun cakap bohong itu orang Islam. Tapi berdosa. Berdosa. Mukir janji berdosa. Khianah amanah berdosa. Hak ni akan dicampurkan di dalam neraka Jahannam jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kadang-kadang jadi salah bawakan ni. Lepas tu kata saya ambil kesempatan hak hadis ni, hak doa ni, doa cerita bab doa selepas istinja tapi sebut bab munafik ni. Saya ambil kesempatan sebab saya pernah dengar orang bawa gini, dia kata kalaulah dia hanya ada satu je daripada tiga, dia cakap je bohong. Kalau bab janji okey, kalau bab amanah okey, dia tak kekal neraka lagi. Tapi kalau tiga ada, maka kekal neraka sebab dia munafik. Macam Abdullah bin Ubay, salah. Ada tiga-tiga di dia pun dia tetap orang Islam yang beriman tetapi derhaka. Jikalau tidak diampuni banyak dosa daripada pahala, akan diseksa dalam neraka Jahannam. Bukan kata ada tiga-tiga jadi kafir, bukan. Melainkan kalau menghalalkan, cerita lain pula. Menghalalkan bohong, menghalalkan mukir janji, menghalalkan khianah, kepercayaan. Kena menghalalkan, contohnya bohong kena ngaji pula. Sebab bohong ni ada bohong yang dibenarkan pada syarak. Faham tak ni? Kena faham tu, ada bohong yang dibenarkan pada syarak. Kena ngaji molek pula situ. Orang agama ni membenarkan bohong. Boleh bohong. Memang ada dusta yang dibenarkan pada syarak. Dan ada dusta yang diwajibkan pada syarak. Atau kena ngaji lah pula. Tidak, kalau kita hurah kat tu, habis pukul 7 tengok tu je lah. Mana ada dusta yang dibenarkan pada syarak, bukan ada dusta yang diwajibkan pada syarak. Pada ni. Mana contoh ni? Ambil satu contoh. Contoh dia banyak dusta yang diwajibkan pada syarak ni. Orang tanya kita, masa muda-muda dulu awak ni liar. Awak ni ke benda ni? Ke macam lara. Masa awak lara-lara dulu ni, awak minum arak ke? Tanya. Wajib dia kata tidak minum. Walaupun hakikat sebenar dia minum. Wakil sebenar yang berlaku dia minum. Dia wajib dusta. Saya ni berat-berat pun arak tak setuh. Tapi berapa tak setuhnya dia togong arak masa dia dulu. Tu bohong. Dia wajib bohong. Dia wajib menyembunyikan kejahatan lampau, bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerita jangan. Orang tanya pun wajib kena bohong. Ada ni tu contoh. Jangan pula Allah saya ni kalau kali saya kata dok kan saya bohong, saya ni dia baik dah, tak nak bohong dah. Baik tapi tak reti orang panggil. Kau wajib bohong situ. Tengok ada hak bohong yang diwajibkan. Jadi makna bab munafik ni hak boleh berubah, munafik i'tiqad. Hak cakap bohong, mukir janji, khianah amanah dipanggil munafik amali. Perangai tu kerjaan orang jahat. Kerjaan tu berdosa akan dibalas oleh Allah jikalau tidak diampuni, kita tidak bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Munafik i'tiqadi ditolak agama dalam hati. Tapi kalau hati dia tak tolak agama, hati dia rasa macam ragu sikit. Agama Allah ni dia tolak Allah Taala ni, bukan tolak Allah sebagai Tuhan saja.
Bukan tolak Nabi sebagai Rasul saja. Tolak ketetapan hukum hakam daripada Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolak betul-betul dalam hati. Ini orang munafik, kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak tolak hukum Allah dalam Al-Quran, hak Nabi bawa, hak Nabi laksanakan ketika Nabi memerintah di Madinah, hati saya betul-betul terima. Tu orang mukmin. Tapi cuma dalam hati ni raja dia rasa macam rasa tak sedap tu. Kita kena segera minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam hati dia, hak dalam Quran tu bukan boleh pakai semua pun. Hak masa Nabi tu, masa Nabi boleh zaman unta. Zaman sekarang ni zaman sains teknologi. Hak Nabi tu tak boleh dah. Mana sekarang ni dia cakap mulut tu nampak kok Islam dia tak comel dah tu. Tapi kalau mulut tak cakap, dalam hati dia tak ada. Hak Allah ni boleh ambil khas sembahyang puasa je. Hak hukum hakam, hak lain, hak dalam ayat Quran, hak Nabi bawa tu, tambah tu, tambah. Mana dia engkar hukum hakam Allah dalam Al-Quran, hak Nabi bawa, itu dipanggil engkar, tolak Allah sebagai Tuhan, tolak Nabi sebagai Rasul. Itu dia panggil orang munafik. Ni tolak sungguh-sungguh ni. Sebab tu perkara ni kita yang mudah-mudah. Ini pula hak dalaman masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta doa ni. Selepas selesai istinja, lepas kita istinja, bersih dah kitanya. Bersih dah. Zahir bersih dah. Kita istinja kan? Zahir bersih, bukan nak bersih zahir saja. Ya Allah, tahhir qalbi minan nifaq. Bersihkan hati aku daripada nifaq. Dalam pula. Jangan kau luar bersih dengan istinja, kau hati macam mana pula? Nak bersih pula hati daripada nifaq dan pelihara atau kawal kemelaku daripada melakukan kejahatan. Wa hasin farji minal fawahish. Fawahish ni kekejian. Dia cuma dengan kejahatan. Dia fahsyak dengan mungkar, dia berbeza. Kita dalam ayat tu kan, ayat yang kita maklum, ni tambah sikit ni. Tambah sikit. Padahal sambungan dalam kitab ni, jangan memandang kemaluan, memang tak sempat dah minggu ni. Minggu depan lah pula saya baca muka surat berapa, Udi pun baca muka surat berapa, hak edisi Rumi. Jadi dia sebut fawahish, perkara yang fahsyak. Ayat Quran yang kita biasa dengar, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsyak lain, munkar lain. Fahsyak, fawahish. Fahsyak ni dia fuhsyun. Fuhsyun ni qabahah, perkara yang keji. Contohnya zina, liwat ada. Jadi minta Tuhan ni pelihara kemaluan daripada zina, liwat atau keji. Dia mungkar ni benda yang benda yang jahat, benda yang mungkar. Contoh dalam ayat laqad ji'ta syai'an nukra. Kata-kata Nabi Khidir alaihissalam. Nukra ni perkara yang mungkar. Perkara yang salah. Dia fahsyak, mungkar. Hak fahsyak ni kejahatan yang keji. Hak mungkar ni kejahatan. Macam mengumpat kejahatan tapi tak panggil fahsyak. Kalau berzina, kejahatan dan keji. Dia gitu. Jadi kalau kata fahsyak pasti mungkar. Kalau kata mungkar, ada yang tak fahsyak, ada yang fahsyak. Dia gitu, dia bagi dua lah antara mungkar dengan fahsyak. Faham tak ni? Sini disebut fawahish. Maknanya minta Tuhan pelihara parah aku kan melaku daripada fawahish, perkara yang keji, umpama zina, umpama liwat. Ini doa. Doa bersih hati daripada nifak dan pelihara parah aku daripada melakukan perkara-perkara yang keji. Itu kiraannya sambungan doa selepas istinja hak kita baca minggu lepas. Kemudian hanya tadi sempat tengok soalan dalam WhatsApp sahaja. Nampak dalam FB tu nanti tengok semula lah. Tapi kepada sidang pendengar, saya ambillah soalan-soalan yang berkaitan lah. Yang berkaitan. Kemudian pula bukan hak berulang-ulang. Berulang-ulang tu mungkin sidang pendengar boleh buka balik hak dalam simpanan FB hak Terengganu FM tu boleh tengok semula lah. Kat bahagian video. Dalam video tu. Jadi kalau kita nak
Kalau boleh kita ambil lah. Kalau tu kita tak ambil. Sebab ada di antara soalan-soalan tu memang tanya hak lepas-lepas dah. Adakah tandas ni hanya di mangkuk tu sahaja? Dah, tandas bukan mangkuk saya, tandas tempat yang digunakan untuk istinja, termasuk tempat letak kaki tu tandas lah. Ke berdiri atas mangkuk. Mana hak kita tempat untuk qada hajah, itulah. Bukan hanya mangkuk tu saja. Kawasan dia itulah dipanggil tandas. Sebelah tepi ni dia panggil hammam, tempat mandi. Itu contoh ada soalan hak minggu lepas. Jadi maknanya kepada sidang pendengar tu, kalau ada soalan yang saya pun tak ambil itu, soalan yang kadang-kadang tidak berkenaan lah tu. Kita akan fokus kepada pengajian kita. Sebab kita dalam pengajian pun kita banyak kot tambah perkara lain. Tak contoh tadi tu kan banyak kan perkara lain. Jadi kalau soalan pun kita ambil pada perkara lain, jadi lagilah payah kita nak ajar kita ni. Tambahan pula selok nurani ni ada selok yang memang berkait dengan soal jawab agama. Sebab dia selok nurani petang ni, tiap-tiap petang Ahad sampai ke Khamis. Kemudian dia ada selok yang memang soal jawab agama. Adapun kita ni selok kita idaman penuntut. Jadi kita utamakanlah hak tajuk pengajian kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita telah pun selesai mendengar penjelasan ataupun kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidy Wan Jaafar berkenaan dengan adab buang air dan juga ilmu-ilmu tambahan yang sangat penting untuk kita ketahui. Baiklah, sebagai penutupnya kita persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa untuk keberkatan majlis kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Amin. Allahumma allimna ilma akdamin. Amin. Wa fahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saudara, sama-sama kita ikuti lagi pada minggu hadapan setiap hari Ahad pukul 6 petang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidy Wan Jaafar.